Dan untuk makluman, dulu Saudi punya minyak ni begitu murah. Tapi hari ni, walaupun Saudi ni, dia ni negara pengeluar minyak yang mengeluarkan minyak 17,5 kali ganda lebih banyak daripada Malaysia. Saya nak beritahu hari ni, harga minyak Malaysia ni lagi murah daripada Saudi. Harga minyak Malaysia ni lebih murah daripada Saudi. Itu yang PMI kata, dulu Saudi ni 1 liter 50 sen. Itu sebab dia ketika itu dia merasakan bahawa Malaysia pun boleh bagi RM1.50 kan. Tapi hari ini harga minyak Saudi tu lebih mahal daripada kita. Dan kalau dulu zaman Datuk Seri Najib, kos untuk subsidi RON95 diesel LPG, kos dia baru 22.34 bilion untuk 2014. Itu the last date kita bagi subsidi sampai bulan November. 1 Disember 2014 kita start tarik balik subsidi ni. So nak beritahu, hari ni untuk RON95 diesel LPG ni pun lebih 50 bilion. Bukan lagi 22.34 bilion. Lebih 50 bilion. So kos ni terlalu banyak. Kalau kerajaan terus menerus bagi subsidi untuk RON95 diesel, dan benda ni pula lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, kelas menengah berbanding dengan rakyat biasa, maka memang kerajaan ni membuat satu tindakan yang salah lah. So bagi saya, untuk mereka meneruskan polisi yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib tu, itulah sepatutnya berlaku. Cuma mereka belum melaksanakan balik GST. Kena faham kalau nak ikutkan, saya rasa hari ni PMX pun dia sedar. Dulu pun 1993 dia pun nak laksanakan GST. Tapi disebabkan situasi ekonomi kita pada ketika itu dan sebagainya, kita tak dapat nak buat. Kita tangguhkan. Zaman Daim pun 83 kita dah hantar orang pergi belajar di South Korea tak silap, untuk study pasal GST ni. Tapi tak boleh buat. Zaman Pak Lah pun nak buat tapi tak boleh buat. Zaman Najib je, dia umum nak buat, dia buat. Saya nak beritahu, bila kita laksanakan GST ni, dia akan ada kesan sampingan. Contohnya macam kadar inflasi akan meningkat. So hari ni, walaupun kadar inflasi kita sangat rendah, 1.5, tapi rakyat masih lagi berhadapan dan merasa kesan kenaikan harga barang tu. Walaupun tak semua barang, walaupun on paper, secara puratanya semua barang ni kadar inflasinya dah begitu rendah. Kalau nak banding dengan zaman Ismail Sabri, Ogos 2022, itu paling tinggi tahap pada ketika tu. Sekarang ni walaupun sangat rendah, tapi dekat luar sana, orang yang terkesan dengan harga barang ni memang masih terasa. Memanglah on paper cantik, 1.5% kadar inflasi, nampak rendah. Tapi disebabkan contohnya lah, kalau kita tengok harga murtabak lah, dulu zaman Muhyiddin, minyak masak lagi mahal daripada zaman Datuk Seri Anwar. Harga tepung lagi mahal daripada zaman Datuk Seri Anwar. Tapi ketika itu peniaga boleh jual murtabak RM5. Hari ni zaman Datuk Seri Anwar, harga tepung dah dikurangkan, harga minyak masak jauh lebih kurang, tapi murtabak dah naik RM10. Faham tak? Jadi mungkin atas dasar itu, walaupun memahami tentang perlunya negara kembali melaksanakan GST, ataupun kalau tak nak pakai GST, orang takut, fobia ke apa, buka lah, tukarlah VAT ke GGT ke, tak kira lah apa benda nama kita nak bagi Tetapi walaupun sedar bahawa GST tu bagus, dia self policing, orang tak boleh lari daripada membayar cukai, dia memantau diri dia sendiri. Tetapi kalau kita laksanakan sekarang, harga barang tetap akan naik. So perkiraan Datuk Seri Anwar ni, mungkin dia tak nak rakyat semakin sengsara dengan kenaikan kos bila mana pelaksanaan GST semula.
Dan kena ingat juga bila GST ni kita laksanakan balik, kita kena tukar balik semua sistem ni. Sistem perakaunan, post POS sistem dekat setiap kedai. Daripada SST ni kena tukar balik kepada sistem GST. Ini melibatkan implikasi kewangan yang akan peniaga-peniaga pindahkan lagi kepada rakyat, kepada pembeli-pembeli. So it's not a good transition phase lah sekarang ni tu Memang saya rasa lah, kalau tanya dengan saya, suka tak suka, GST ni kena buat paling lambat tahun depan. Ya. Kalau kena balik semula kepada sistem GST tu. Kerana negara hilang lebih kurang 30 bilion setahun. Saya nak tambah dua lagi soalan. Okey, tadi Datuk cakap pasal inflasi kan. Sebab saya tak tahu, saya nak nampak inflasi kita memang rendah, angkanya memang rendah. Tapi yang paling utama mungkin Datuk boleh bagi pencerahan dalam bakul CPI kita tu kan. Adakah inflasi kita dilihat rendah disebabkan oleh kita punya healthcare system ni subsidized? So macam negara lain kan, dia punya healthcare tidak disubsidi, jadi dia masuk dalam bakul inflasi tersebut. Tapi kalau di Malaysia ni disebabkan disubsidi, adakah dia menampakkan bahawa inflasi itu sebahagian daripada dia. Itu sebahagian daripada dia. Sebab kita punya perbelanjaan untuk healthcare ni antara yang tertinggi dalam banyak-banyak kementerian ni. Daripada dulu lagi, untuk Kementerian Kesihatan ni paling tinggi. Ini pun saya rasa ramai rakyat bak kata orang tu, dia orang tak appreciate lah daripada zaman BN lagi. Kalau pergi kat Indonesia ni, kita tak ada insurans. Masak kita. Kalau pergi kat negara-negara lain, kita tak ada insurans. Memang masak kalau sesuatu berlaku kepada kita. Jadi mungkin sebab itu untuk nampak macam harga inflasinya rendah, tapi harga barang yang biasa tu naik sebab dalam bakul tu sebab dia secara purata. Kalau kita nak kira dari segi kadar inflasi ni, dia ada kadar inflasi ni, dia ada banyak segmen. Yang saya cakap 1.5 ni secara keseluruhan. Ada yang dalam sektor kesihatan, ada yang dalam sektor makanan, ada dalam sektor. Di setiap sektor ni dia ada kadar inflasi dia yang berbeza-beza. Ya. Tetapi secara keseluruhan memang dah turun kepada 1.5%. Ya. Okey, soalan tambahan lagi satu tu sebab GST ni kita pun faham lah, the transition phase ni tak berapa feasible lah untuk kita nak buat dalam masa sekarang ni. Tapi kalau tentang knee jerk reaction sebarang pertukaran kepada rejim taxation ni kan, taxation regime ni selalunya akan ada knee reaction. Saya rasa itu normal. Cuma peningkatan SST daripada satu, dia tak self-sustaining SST ni, dan peningkatan SST kepada 8% dilihat optimum untuk mencapai kadar pungutan cukai dalam tahap efisien seperti GST. Jadi kita kena naikkan kepada 8%. Okey, itu yang pertama. Jadi apakah tindakan susulan macam kita nampak Singapura kan, dia naikkan cukainya kepada 9%, tapi untuk first quarter for 2024 dia dah align beberapa inisiatif lah. Saya tak nak sebut kat sini, nanti ada pihak yang claim kredit pula kata hadiahnya kan. Dia dah susun beberapa inisiatif event untuk menarik pelancong, untuk mengutip kira pelancong bayar kenaikan cukai tersebut. Jadi dia dapat memberi sedikit manfaat lah. Apa pendapat Datuk tentang saya risau strategic planning Malaysia ni. Konsepnya saya setuju. Dia dulu masa kita nak laksanakan GST peringkat awal kita nak letakkan kita punya kadar rate kita ni pada 4%. Ya. Tapi kita nak pastikan supaya orang susah ni tak terkesan. Dan bila kita kaji orang yang berpendapatan RM2,000 ke bawah ni, mereka belanjakan 60 to 40% gaji mereka tu untuk keperluan asas. Makanan, pakaian, makanan, kemudian lagi 30 to 40% dia orang belanja untuk kesihatan, untuk pendidikan anak-anak, untuk perbankan, bank loans, service loan dan sebagainya.
Itu sebabnya GST Malaysia ni kita buat beza macam GST di Singapura. Singapura ni dia pukul rata semua sekali sama. Peringkat awal kita nak buat 4%. Tapi kalau buat 4%, dia tak boleh bagi zero rated untuk barang-barang keperluan asas. Contohnya macam makanan, sayur, daging, yang mana orang yang susah ni banyak pakai. Belanja gaji dia orang ni habis banyak untuk benda-benda macam ni. Dan kita tak boleh bagi tax exemption ataupun dikecualikan GST kepada pendidikan, kepada kesihatan, kepada perbankan yang orang susah pun nak kena cover ni. That's why kita start with 6%. Kita tak nak jadi macam Singapore. Singapore started their GST with only 3%. Lepas tu dia kena naikkan kepada 7%. Kita pun tak nak jadi macam Thailand. They started their GST at 10%. Kemudian bila orang marah, orang memberontak, baru dia turunkan. Itu yang kita pilih 6%. Saya 6% ni. 6% ni bagi saya cukup lah. Dia cukup memadai untuk keperluan negara pada ketika tu. Dia banyak membantu. First year kita collected 41 billion. Kalau 2018 kita collected, 2014 kita collected SST terakhir penuh. 2014 kita collected 18 billion saja. Tapi tahun 2015 dia 3 bulan tak ada GST. So kalau kita kira 2016 lebih kurang 41 billion. 2017 tu peningkatan 3.9 billion tau. Maknanya lagi besar saiz ekonomi kita, lagi banyak kutipan. So kalau sekarang diteruskan, nikmat yang kita akan dapat daripada lebihan pendapatan GST, kerana efisiennya GST ni orang tak boleh lari daripada cukai, tak boleh under declare, tak boleh ada aktiviti pemindahan harga, kan? So it is going to be more than 30 billion. More than 30 billion. Definitely more than 30 billion. Tapi nak buat macam mana? Jadi bagi saya kerajaan punya usaha naikkan SST dari 6 ke 8% itu, saya rasa kerajaan pun sedar itu bukan yang terbaik. GST itu masih lagi yang terbaik. Kerana apa ni, nak elakkan rakyat ni lebih sengsara. Kalau kita tukar rejim cukai kita ni, kenaikan harga barang akan berlaku, kadar inflasi akan berlaku. That's why terpaksa juga guna kaedah daripada 6% naik kepada 8%. Tapi itu pun kerajaan cukup berhati-hati. Kita ada benda-benda yang melibatkan orang susah ni, dia tak kena kenaikan ni. Maknanya kita pilih-pilih juga. Macam zaman dulu lah, kita ada 3 kadar. Kita ada perbekalan standard, perbekalan dikecualikan dan zero rated. Kita punya sistem GST kita.